Assalamualaikum kepada seluruh umat-umat akhir zaman. Pada video kali ini kami semua akan membincangkan mengenai lemahnya umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman ni? Apa kelebihan umat akhir zaman ni? Apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini? Semua itu akan kami bincangkan pada video kali ini. Apakah yang dimaksudkan dengan umat akhir zaman? Umat akhir zaman ini disebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memelantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lagi melantik nabi selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan kita yang jauh masanya dari zaman Rasulullah serta tidak pernah melihat wajah mulia baginda? Kepatuhan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak luntur. Segala larangannya kita hindari dan segala pesanan dan nasihatnya kita ikuti dan dijadikan sebagai panduan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya amat merindui umatnya pada akhir zaman. Kerinduan baginda itu dinyatakan di hadapan sahabatnya iaitu Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan pada satu hari selepas solat subuh berjemaah, beliau pusing menghadap kepada sahabatnya itu. Kemudian baginda bertanya, "Wahai seluruh manusia, siapakah makhluk Allah yang paling beriman dan paling mengagumkan?" Sahabat menjawab, "Sudah tentu malaikat, wahai Rasulullah." Dengan cepat Rasulullah membalas dengan tegasnya, "Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman sedangkan mereka adalah pelaksana perintah Allah?" Seketika kemudian muncul jawapan lain daripada sahabat, "Jika demikian, sudah pasti makhluk Allah yang paling beriman dan yang paling mengagumkan ialah para nabi, wahai Rasulullah." Sekali lagi Rasulullah bersabda, "Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman sedangkan wahyu itu sendiri diturunkan kepada mereka?" Sahabat baginda masih tidak putus asa untuk memberikan jawapan dan kali ini mereka menjawab, "Kalau begitu, makhluk Allah yang beriman yang paling mengagumkan ialah para sahabat, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW sekali lagi bersabda sama seperti sebelumnya, "Bagaimana mungkin sahabat-sahabat tidak beriman sedangkan mereka menyaksikan sendiri dengan mata kasar mereka mengenai diriku." Sambung baginda lagi, "Mereka bertemu terus denganku, melihatku, mendengar kata-kataku dan juga menyaksikan dengan mata kasar tanda-tanda kenabian dan kerasulanku." Sebaik bersabda sedemikian, baginda terdiam sejenak. Kemudian dengan perlahan tapi tegas, baginda menyatakan, "Demi Allah, umat yang paling mengagumkan keimanannya ialah kaum yang datang sesudah kamu. Mereka itu beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Mereka itu membenarkan diriku tanpa pernah menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Mereka menemui tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa-apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membelaku seperti mana kamu membelaku. Demi Allah, aku sangat ingin berjumpa dengan kekasihku itu." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah ayat 3 yang bermaksud, "Mereka yang beriman kepada perkara baik, mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian apa yang kami berikan kepada mereka." Selesai membaca ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan bahawa berbahagialah orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Sambung baginda lagi dengan nada yang penuh kerinduan. Baginda bersabda, "Berbahagialah orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah melihatku." Baginda membagi ayat tersebut sebanyak 7 kali. "Berbahagialah orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah melihatku." Hadis riwayat Imam Ahmad. Hari ini saya akan mengulaskan sedikit apa yang berlaku pada akhir zaman. Okey, dinyatakan hadis 42 ada 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Okey, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Maksudnya kat sini ada 10 tanda-tanda dia. Okey, yang pertama dukhan, iaitu asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit. Yang kedua, dajjal yang membawa fitnah besar yang akan meragut keimanan. Yang ketiga, binatang besar yang keluar berhampiran Bukit Safa di Mekah. Yang keempat, matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam,
keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, gempa bumi di timur. Yang ke-8, gempa bumi di barat. Yang ke-9, gempa bumi di semenanjung Arab. Dan yang terakhir sekali adalah api besar yang akan menghalau manusia menuju ke padang mahsyar. Api itu akan bermula dari arah negeri Yaman. Apa yang akan berlaku pada akhir zaman? Yang pertama, dalam hati manusia akan timbulnya penyakit wahan, iaitu cintakan dunia. Cintakan dunia bermaksud tamak, rakus, bahil dan tidak mahu mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka pula akan takutkan dengan kematian. Takutkan kematian bermakna leka dengan kehidupan dunia dan tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat, dan tidak ada perasaan untuk berkorban dalam diri dan jiwa mereka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan umat Islam kini masing-masing sibuk mengejar dunia tanpa mempedulikan bekalan yang akan dibawa ke akhirat. Kita lebih cenderung untuk mendahulukan perkara-perkara yang memberi pulangan di dunia, membuat hal-hal dunia tapi meninggalkan hal yang lebih penting untuk akhirat. Akhir zaman sangatlah mencabar. Umat Islam pada akhir zaman terpaksa memegang agama seperti menggenggam bara api. Sekiranya terlepas, maka terlepaslah agama daripada genggaman mereka. Mereka lebih terdedah untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan maksiat, dan mereka juga mendapat tentangan yang kuat daripada golongan yang benci agama Islam. Kita dapat lihat pada akhir zaman ini adalah kurangnya golongan lelaki berbanding golongan wanita, iaitu pada nisbah 1:11. Imam Ibnu Hajar berkata, ramainya lelaki yang terkorban dalam peperangan. Disebabkan itu, golongan lelaki lebih berkurang daripada golongan wanita. Gejala sosial akhir zaman. Salah satu daripada gejala sosial akhir zaman ialah krisis keluarga yang menyebabkan kawalan sosial ke atas anak-anak diabaikan. Ibu bapa yang sering bertengkar sudah pasti tidak dapat mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan baik dan sempurna. Keadaan ini bertambah buruk apabila ada dalam kalangan ibu bapa yang sibuk dengan tugas-tugas mereka di pejabat, sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka untuk mengawasi tingkah laku anak-anak mereka. Akibatnya, terdapat anak-anak yang melarikan diri daripada rumah dan bergaul dengan rakan-rakan yang tidak sepatutnya. Oleh kerana harta, anak-anak diabaikan. Astagfirullahaladzim. Di samping itu, tuntutan modernisasi juga turut memberikan tekanan kepada remaja untuk melepas diri mereka daripada hukuman ibu bapa. Selain itu, menuntut hak individu juga menyebabkan remaja menolak autoriti ibu bapa yang mengawal tingkah laku mereka. Masalah sosial ini juga berkait rapat dengan kemerosotan disiplin di sekolah. Disebabkan ada segelintir pihak sekolah yang tidak mengenakan hukuman yang tegas terhadap pelajar-pelajar yang melanggar disiplin, maka mereka ini akan berani untuk melakukan perbuatan yang sama. Tabiat buruk ini akan dibawa oleh mereka apabila meninggalkan bangku persekolahan kelak. Hal ini sudah tentu akan memberikan persepsi yang negatif oleh masyarakat terhadap mereka dan juga menyukarkan proses kemasukan ke pendidikan tinggi serta alam pekerjaan memandangkan testimoni pelajar oleh pihak sekolah bersifat negatif. Rasulullah SAW memberitahu bahawa umatnya akan mengikuti perkara-perkara baru yang mengikut hawa nafsu sebagaimana yang berlaku pada umat sebelum mereka. Baginda SAW sudah memberi amaran dalam banyak hadis mengenai keadaan akhir zaman yang buruk. Kiamat tidak akan berlaku kecuali kepada manusia-manusia yang buruk. Ketika itu, agama hanya dipegang oleh orang-orang tertentu. Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya sudah berlaku kebanyakan daripada apa yang Nabi SAW berikan amaran mengenai apa akan berlaku yang selebihnya. Soalan yang wajar ditanya adalah mengapa umat Islam pada hari ini begitu mudah untuk menyahut satu cabaran yang kadang-kala mampu untuk mengubah akidah tanpa merenung sebentar berhubungan satu tindakan sebelum melakukannya. Adakah perbuatan itu melanggar syariah ataupun haram? Walaupun mungkin alasannya hanya cabaran untuk suka-suka dan tidak berniat dengan perkara yang selamanya, adakah tindakan suka-suka itu mampu memelihara akidah kita pada hari ini? Tepuk dada, tanya iman. Stranger ni sejak kebelakangan ni banyak trend, banyak challenge boleh merosakkan akidah. Antaranya challenge-challenge yang paling famous sekarang lah, Lati Challenge. Lati Challenge ni satu perbuatan yang mengubah
wajah kita kepada wajah syaitan. Tetapi bolehkah kita buat benda tu? Sebab dalam Islam pun kata tidak boleh menyerupai benda yang buruk, tidak boleh menyerupai pornografi. Nanti challenge yang memperlihatkan seseorang itu daripada tidak soleh kepada solehkan yang menakutkan, mempertikaikan bahawa ia menyalahi syarak kerana solehkan tersebut yang menyerupai seperti syaitan. Terdapat beberapa pendakwah yang menegur beberapa artis tempatan yang kononnya menyahut cabaran tersebut. Menerusi perkongsian di laman sosial oleh seorang pendakwah yang menyatakan bahawa challenge tersebut adalah haram kerana melanggar hukum-hukum syarak. Peranan ibu bapa, guru dan masyarakat dalam menangani masalah gejala sosial para remaja pada akhir zaman. Peranan ibu bapa. Gejala ini selalunya berlaku disebabkan kelalaian ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa adalah golongan yang paling hampir dengan remaja, perlulah mengambil peranan yang menyeluruh dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Guru memainkan peranan yang amat penting untuk memupuk nilai-nilai murni sejak awal persekolahan lagi, supaya asas sistemnya nilai yang kukuh dan tidak mudah runtuh. Kaunseling pada peringkat sekolah adalah penting untuk membantu pelajar mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka, dan guru juga boleh membantu menerapkan serta mengalihkan perhatian pelajar agar mereka berasa seronok untuk ke sekolah dan tidak ponting. Penerapan nilai-nilai ini melalui pelbagai program yang dianjurkan oleh sekolah seperti kem motivasi, pembinaan berpasukan dan aktiviti sukan. Ia perlu diperbanyakkan untuk membentuk personaliti dan akhlak yang baik. Antara langkah untuk mengelaknya ialah yang pertama, kita hendaklah belajar untuk bermujahadah dan mencintai Allah SWT, Rasulullah, agama Islam dan umat Islam dengan mengorbankan diri dari kehendak akan duniawi. Yang kedua, kita haruslah menyedari akan hakikat sebenar manusia ini diciptakan dan hakikat sebenar kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa mendampingi para alim ulama atau orang yang soleh merupakan satu penawar daripada penyakit ini. Selain itu, kita mestilah menuntut ilmu dan memenuhi masa dengan mengingati Allah SWT. Perkara keempat yang dipesan oleh Ibrahim bin Adham kepada lelaki itu adalah, ketika malaikat maut datang menemui kamu untuk mencabut nyawa kamu, katakan kepadanya, jangan ambil nyawaku, aku ingin bertaubat. Hal ini amatlah mustahil kerana waktu itu pintu taubat telah pun tertutup buat selama-lamanya. Perkara yang kelima, iaitu perkara yang terakhir yang dipesan oleh Ibrahim bin Adham adalah, ketika malaikat Zabanah datang menemui kamu untuk mengheret kamu ke dalam neraka, jangan ambilku, katakan begitu kepadanya. Maka hanyutlah lelaki itu dalam tangisan mengenangkan segala dosa dan kesilapan yang dibuat olehnya di atas muka bumi ini. Dija dengar tak penerangan daripada kawan-kawan kita tadi? Ya, Dija bersetuju dengan apa yang mereka katakan itu. Agak menarik apa yang mereka bincangkan dan hujah yang mereka berikan itu. Jadi, pada pendapat Hanis, apakah pandangan Hanis tentang hujah-hujah yang mereka berikan itu? Betul tu Dija. Pada pendapat Hanis, di dunia akhir zaman ini terdapat pelbagai jenis ujian dan cabaran yang perlu dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Ini dapat dilihat daripada beberapa isu yang membabitkan umat di negara ini, yang ada kalanya terzahir kelemahan dan rendahnya imej Islam di mata masyarakat lain. Perkara ini berlaku mungkin disebabkan atas faktor krisis kepimpinan, iaitu ketidakupayaan memimpin. Umat Islam dan pemimpin utama negara tidak lagi menjadi pemimpin secara global, meskipun kita mempunyai kelebihan dengan mengikuti pedoman Al-Quran dan Sunnah serta peradaban, tapi kita gagal menggunakan segala kelebihan yang telah diberikan kepada kita. Ya, Dija bersetuju. Jika kita teliti hadis Nabi Muhammad SAW, bahawa Rasulullah SAW bersabda, bahkan kamu pada hari itu ramai sekali, tetapi kamu umpama buih pada waktu banjir, dan Allah SWT akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan menempatkan ke dalam hati kamu penyakit wahan, iaitu cinta dunia dan takut mati. Kalau kita lihat, ramai anak muda kita
keseronokan tanpa mengira halal dan haram. Apa yang lebih mengembangkan lagi ialah dunia Islam kini telah dilanda krisis rohani yang sangat serius dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah yang menyebabkan mereka menjadi hamba kepada dunia dan memuaskan hawa nafsu serakah. Dan ketika itu lenyaplah nilai-nilai murni dan tinggal hanyalah kecurangan, zalim menzalimi, khianat mengkhianati dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebagai bekalan untuk menghadapi fitnah akhir zaman ini, kita haruslah mempunyai jati diri yang teguh dan kekuatan iman yang kuat agar kita tidak terjerumus dalam fitnah dunia akhir zaman. Jadi marilah kita bersama-sama menyeru ke arah kebaikan dan mencegah ke arah keburukan agar kita dapat mencapai title ummah akhir zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.